tu Saudi. Jadi dia punya kasar dia tadi syirik. Syirik. Rupa-rupanya dia kata bila dia buat bekam, doktor ni mungkin sejak dia datang, dia buat bekam. Dia bekam, saya pun bekam, belakang bekam ni bagus. Banyak orang dia bekam daripada macam-macam masalah selesai. Jadi bila nak bekam, dia suruh semasa bekam tu, dia suruh sakit tu baca ayat kursi. Awak baca ayat kursi, saya bekam. Dia kata dekat negara Arab ni baru tahu banyaknya mereka orang tua ni ayat kursi pun tak tahu baca. Dia kata kita di Malaysia lekeh-lekeh lebay kita, orang tua kita paling lagu ayat kursi mesti tahu punya lah. Dia kata di Arab, ya Allah, dalam Saudi tak tahu baca ayat kursi. So baca ayat kursi tak tahu, macam mana nak rawat ayat kursi pun tak tahu. Itu dahsyatnya mereka. Dua asyik menentang bid'ah, mereka berdahsyat bid'ah mereka. Ayat kursi pun tak tahu. Itu parahnya mereka sekarang. Jadi tuan-tuan yang mulia, dari masalah ini kita kena belajar ilmu tasawuf ini. Kita kena masuk belajar betul-betul, kita nampak di mana kita akan nampak kesilapan kita, bukan nampak kesilapan orang. Nampak orang tu salah, orang ni salah, tu tak jadi. Cuma cakap semua orang tak perlu, tu tak jadi. Kalau Nabi kata man qala an-nasu halaku wa huwa ahlakuhum. Nabi kata siapa yang suka kata orang semua tak betul, Nabi kata orang ni kalau dia kata dialah yang paling tak betul. Dan tuan-tuan, saya ambil sedikit masa. Jadi kita kata ni bahawa perlunya kita masuk dan mendalami ilmu tasawuf ini. Dia kata barang siapa yang tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, nescaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar. Contohnya satu orang, dia suka melengah-lengahkan solat. Dia ingat biasalah, tak apalah nak pergi solat. Jika dah pukul 7 barulah solat asar. Jadi memang suka benda. Sehingga orang suka buat kerja, kalau tengah hari Zuhur sampai pukul 4 ke 4.30 baru nak Zuhur. Jadi bukan tak semayang. Kalau dia mati macam ni, mati atas dosa besar. Melewatkan solat atau menyegerakan solat adalah suatu daripada dosa besar. Orang tak solat dah berdosa. Kita yang solat pun berdosa juga. Contohnya satu orang solat sebelum waktu. Waktu tak masuk, dia nak solat. Solat tadi menjadikan dia berdosa besar. Ataupun satu orang, dia solat bila? Di akhir waktu. Waktu dah nak habis dah. Dan ini biasalah. Setengah orang dia akan masa berlalu. Tapi kalau macam waktu-waktu yang panjang, tak ada masalah. Macam Isyak. Isyak ni kita lewat pun tak apa. Memang satu waktu yang disunatkan kita lewat Isyak. Kita ada pengajian, kita lewatkan sikit, tak ada masalah. Isyak dilewatkan. Sampai saya tengok di Yaman, di Hadramaut, ada satu masjid dia sembahyang Isyak pukul 11. Mana dah paling lewat, ramai jemaah dia. Jadi kalau Isyak masuk 8.30, pukul 9, pukul 10, macam sana bukan ke 8.30, 7.30, kerana waktu dia lebih awal. 7.30, pukul 8 sembahyang Isyak. Pukul 11 lambat. Kenapa lambat? Rupanya masjid itu untuk mereka yang telah penat kerja ladang. Bila dia kerja ladang petang, lepas asar dia kerja sampai maghrib, dia sembahyang maghrib, lepas maghrib dia rehat. Mungkin dia baring, mungkin dia rehat sampai pukul 11 baru dia sembahyang. Jadi ada satu masjid khas. Jadi waktu sembahyang nanti pukul 11, tengok orang ramai datang. Tak tinggal sembahyang, tapi maghrib, Isyak saja boleh lewat. Waktu lain tak boleh. Subuh lagi tak boleh lewat. Kemudian Zuhur tak boleh lewat.
Asar tak boleh lewat. Jadi maghrib pun begitu, isyak. Supaya bila selesai isyak, tak ada apa lagi yang masih tinggal. Apa yang ada ialah kita terus rehat, tidur. Makruh bercakap lepas saja isyak, melainkan suami isteri ataupun tetamu datang, itu boleh. Kalau tak ada apa-apa, jangan bercakap lagi dah. Lepas isyak terus tidur. Jadi memang satu adab yang paling elok, tidur awal, bangun awal. Jadi itu dia punya. Jadi ada perkara yang menjadi berlarutan. Kalau satu orang suka semayang lambat-lambat macam ni, dia ingat biasa. Bila mati, dia mati atas dosa besar. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, bila masuk waktu solat, dua perkara kita kena buat. Yang pertama, langsung solat. Masuk waktu terus solat. Itu yang paling baik. Maknanya bila kita langsung solat, Nabi wudu lah, jangan wudu tak ada. Pergi masjid, sembahyang sunat qabliyah ataupun tahiyatul masjid, kemudian qabliyah, tunggu jemaah, solat dengan imam. Itu makna awal waktu. Bukan makna kita buat seorang-seorang, tak benar. Zaman sekarang ni kena berjemaah. Itu solat yang paling baik. Kita solat berjemaah. Jadi masuk waktu terus buat. Ataupun yang kedua, kita niat di waktu mana kita nak solat. Kerana kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita tak dapat elak. Kita tak dapat nak pergi masjid, kita tak dapat nak ikut serta jemaah. Jadi kita ada hal, contohnya mungkin isteri dekat hospital, anak sedang sakit, jadi kita nak kena ulang sana ulang sini. Waktu masuk, maka kita lihat bila nak solat. Tengok jam, oh saya nak solat. Jangan keluar daripada waktu ikhtiar. Kerana dalam solat ini dia ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus, waktu makruh, waktu haram, waktu darurat, dan waktu uzur. Jangan sampai waktu ikhtiar ni banyak mana. Kita kena seganda dengan waktu fadilah. Mungkin 2 jam atau 1 jam setengah daripada masuknya waktu, maka kita solat. Dua perkara ni kalau kita buat, selamat. Maknanya kalau kita masuk waktu terus solat, itu yang baik. Orang perempuan di rumah, dia tak dituntut sembahyang berjemaah, dia di rumah lagi mudah. Apa yang perlu seorang perempuan buat? Masuk waktu terus solat. Dia tak ada banyak hal. Kita nak pergi masjid, tandas, kemudian solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Dia pun buat solat, tapi tak seperti orang lelaki berjemaah dan sebagainya. Dia jaga solat awal waktu. Orang lelaki jaga solat berjemaah. Kalau kita tak buat dua ini, kalau kita mati wal'ayyadzubillah, dikira mati dalam dosa besar. Ini yang ditakutkan, ini yang diberitahu. Yang mana kita tak sedar yang kita berdosa. Walaupun dia bukan pernah minum, dia bukan pernah itu, pernah, tapi dosa dia meninggalkan atau melewat-lewatkan solat. Jadi jangan melewat-lewatkan solat. Jangan kita tengok dosa macam orang tengok lalat, alah tepis dengan tu. Tapi kita kena tengok dosa macam batu yang nak merempak atas kepala kita. Jadi takut kita bila sebut kata dosa. Ilmu tasawuf ni dia mengajar kita kepada mengenali dosa, supaya kita takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan, saya pergi sikit lagi dikata di sini. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ubbad di dalam syarah Hikam, wa hadhihi al-ulum hiya allati yanbaghi lil insani an yastarikha fiha umruhu at-tawil wa la yaqna' minha bi kathirin wa la qalilin wa ma siwa hadhihi al-ulum qad yahtaju ilayha wa rubbama adarra bisahibihi mudawamatuhu 'alayha wa qad ista'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabar al-mashhur anhu min ilmin la yanfa' inta.